Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kamu semua? Adakah kamu sihat? Alhamdulillah semua sihat. Tapi cikgu nampak kamu semua ni macam lesu je. Macam penat je. Kenapa Apa? Kamu berpuasa? Oh, bulan puasa, Allahu Akbar. Dia macam ni lah. Kita ni umur dah 19 kan? So, jangan bagi alasan sebab kita berpuasa, kita malas. Jadi penat, jadi lesu untuk kita menimba ilmu pengetahuan. Cuba kita tengok Nabi Muhammad dulu berperang waktu bulan puasa kan? Okey. Macam tu. So, jadi sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu nak tanyalah kepada kamu semua. Adakah yang pernah terkena, yang pernah positif COVID-19? Siapa? Okey. Angkat tangan Idris, Amin, Afiq, siapa nama ni? Husna. Okey, siapa lagi? Aiman. Oh, ramai-ramai, dalam sekitar 10 orang. Okey, apa perasaan kamu apabila kamu terkena positif COVID? Apa? Sedih, sesak nafas. Memanglah, cikgu pun pernah kena. Dia rasa dia macam demam yang sangat-sangat sampai sesak nafas kan. Okeylah. Cikgu nak, sebelum cikgu sentuh topik cikgu pada hari ini kan, cikgu nak tayanglah satu video. Satu video cikgu nak kamu semua perhatikan dan cikgu nak kamu berfikir. Kalau kamu tengok video yang cikgu ingin tayangkan ni, apakah yang kamu akan dapat? Cikgu nak kamu berfikir sekejap. Boleh? Okey. Jom kita tengok video ya. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini menunjukkan sedikit penurunan dengan 9,751 kes berbanding 9,890 kes yang direkodkan semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata data terbaru itu menjadikan jumlah kumulatif kes di Malaysia setakat ini mencecah 2,323,478 kes. Katanya Selangor merekodkan angka tertinggi kes harian dengan 1,796 kes diikuti Sarawak 1,339. Kelantan merekodkan 1,052 kes diikuti Johor 864, Sabah 705, Terengganu 650 dan Perak 643. Jumlah kes direkodkan di Pulau Pinang iaitu 632 diikuti 578 kes di Kedah dan 551 kes di Pahang. Kuala Lumpur mencatatkan 313 kes diikuti Melaka 244 dan Negeri Sembilan 243 kes. Okeylah, berdasarkan video tersebut yang cikgu telah tayangkan tadi, cikgu nak tanyalah apa yang kamu perolehi, apa yang kamu perhatikan dalam video tersebut. Okey Idris, cikgu nak tanya kamu dulu Idris, sebab kamu yang paling nakal dalam kelas ni. Cikgu nak tanya kamu, apakah yang kamu dapat? Kamu tadi masa cikgu tunjuk video kamu ketawa kan? Apa yang kamu dapat tadi? Apa? Pembaca berita. Salah Idris, salah. Bukan yang tu cikgu ingin sentuh. Bukan. Itulah cikgu kata kamu perhatikan, kamu tak nak Idris. Okey, siapa yang ingin boleh bagi tahu cikgu apa yang cikgu ingin sentuh topik hari ini? Apa? Afiq boleh jawab? Apa Afiq? Menganalisis data. Oh, Afiq, bagi tepukan untuk Afiq. Afiq ni memang bagus lah. Beri tepukan kepada Afiq. Okey, baiklah. Topik hari ini yang cikgu ingin ajar ialah, yang cikgu ingin sentuh ialah cara-cara menganalisis data. Kalaulah kita nak mengetahui analisis data kan, kita kena tahu dulu cara dia macam mana kan. Contohnya, kita tengok soalan tu, kita tengok data tu, apa yang data nak kan? Macam tu. So, cikgu nak bagi tahu kehendak soalan lah. Kehendak soalan, kehendak data tu lah. Apa yang dia nak, dia terbagi kepada dua, iaitu sama ada pola perubahan dan pola bandingan. Pola perubahan ini ialah jumlah keseluruhan dikira sebagai satu isi. Kalaulah pola perubahan ni, dia kena ada keyword dia. Kata kunci iaitu menurun. Data itu menunjukkan menurun.
menurun, meningkat, konsisten, tidak konsisten, macam tu. Manakala pola bandingan ni dia merupakan data sektor yang dikemukakan adalah satu mutlak dan peratus, dan diikuti oleh jumlah keseluruhan. Sebagai contoh, pola bandingan ni dia macam ni. Pola bandingan ni dia macam ni. Negara Malaysia mencatat pendapatan bersih yang paling tinggi berbanding dengan negara Indonesia. Yang itu bandingan. Dan contoh bagi pola perubahan pula iaitu bilangan kes COVID-19 pada hari ini meningkat sebanyak 760 pada hari semalam, daripada hari semalam. Okey, macam tu. Yang kedua ialah di dalam analisis data, yang kedua kita kena tahu ialah memilih format jawapan. Memilih format jawapan ni juga terbahagi kepada dua, iaitu format bergabung dan format berasingan. Di dalam format bergabung ni, idea dia kena letak sebagai pola rumusan dan huraian dia kena letak data sebagai bukti pengetahuan. Macam tu. Contoh bergabung ni dia macam ni. Negeri Selangor mencatat kes COVID-19 yang paling tinggi berbanding dengan negara lain kerana mereka tidak mematuhi SOP yang diperketatkan, macam tu. Manakala format berasingan ni pula, rumusan dia terbahagi kepada dua, rumusan data dan rumusan pengetahuan, di mana kita terlebih dahulu perlulah membuat rumusan data. Rumusan data ni dia kena idea dia kena letak data, huraian dia pun kena idea dia kena letak pola dan huraian kena letak data, macam tu. Manakala rumusan pengetahuan, idea kena letak fakta dan huraian kena letak penjelasan. Di dalam format berasingan ni, rumusan data dia kena buat berbeza dengan rumusan pengetahuan. Sebagai contoh, kes COVID-19 di negeri Selangor telah mencatat bilangan COVID-19 yang paling tinggi, iaitu sebanyak 1,780 berbanding dengan negeri-negeri lain, manakala wilayah Labuan telah mencatat kes COVID-19 yang paling rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Yang itu dikenali sebagai rumusan data. Yang tu. Lepas tu yang kedua, manakala rumusan pengetahuan pula, negeri Selangor telah mencatat bilangan kes COVID-19 yang paling tinggi berbanding negeri-negeri lain kerana mereka mempunyai kapasiti penduduk yang terlalu ramai. Maknanya dia mempunyai penduduk yang ramai. Penjelasannya ialah hal ini kerana apabila salah seorang daripada masyarakat terkena COVID-19, mereka akan mudah untuk merebakkan kepada orang lain. Itu penjelasan dia. Macam tu. Yang ketiga yang kita perlu ada dalam analisis data ialah cara penulisan data tersebut. Cara penulisan data ini juga ada dua, iaitu analisis perubahan. Dalam analisis perubahan ni, pastikan ada nilai tahun asas dan nilai tahun akhir. Berikan perbezaan. Dia mempunyai perbezaan sama ada dalam bentuk nilai mutlak dan perubahan peratus. Yang kedua ialah analisis bandingan. Analisis bandingan ni kita perlulah menggunakan angka yang mutlak dan peratus. Ia juga mesti disertakan dengan jumlah yang besar. Contohlah analisis perubahan ni, dia kata nilai tahun akhir dan nilai tahun asas. Contohnya, kes COVID yang berlaku pada 4 April
telah mencatat kes sebanyak 1,786. Manakala pada 5 April telah mencatat kes COVID sebanyak 5,760. Ini berlaku peningkatan. Pola dia dah peningkatan daripada 4 April kepada 5 April. Dia berlaku peningkatan sebanyak contohnya 500 macam tu. Okey, macam ni lah. Bagi merancakkan lagi kelas kita bulan puasa kan, ramai orang yang mengantuk. Kalau cikgu guna menerang saja, semua jadi lesu, mengantuk kan. Idris tengok, Idris dah tidur dah. Bangun Idris. So, jadi cikgu nak buat satu aktiviti lah. Aktiviti ni dia berupa kuis. Sebab cikgu nak uji kamu, dia berupa kuis. Boleh? Cikgu akan letak link kuis tu dalam grup. Cikgu bagi dalam lebih kurang 5 minit untuk kamu semua jawab lah kuis tu. Tak banyak pun, dalam 8 ke 7 soalan macam tu. Kamu boleh jawab lah. Kalaulah siapa yang dapat markah yang paling tinggi, cikgu akan memberi dia ganjaran, hadiah lah. Berupa lumayan ke, duit ke, macam mana. Boleh? Nanti cikgu letak link dalam grup kelas, dalam WhatsApp grup kelas kita. Lepas tu kamu boleh tekan link tu, kamu masukkan nombor kod. Lepas tu kita jawab kuis Boleh? Okey.